Hari Kebaya Merah tingkat kesedaran bahaya. Dan bersama dengan saya nak kenalkan iaitu Dr. Nurhalwani Habizal selaku pakar kardiologi dan kardiak elektrofisiologi Hospital Serdang. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey Dr. Wani, baik, kita nak berbincang tentang Hari Kesedaran ataupun Hari Kebaya Merah ini untuk tingkatkan lagi kesedaran berkenaan dengan sakit jantung. Betul. Jadi secara mukadimah ataupun permulaan mungkin Doktor boleh kongsikan dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan Hari Kebaya Merah ini. Silakan. Okey. Ingin saya mulakan dengan sambutan Hari Jantung Sedunia yang disambut setiap tahun pada 29 September. Dan pada tahun ini juga jatuh pada 29 September pada Khamis minggu hadapan lah. So bertepatan pada 29 September hari yang tersebut, kami mengambil inisiatif Persatuan Kardiologi Hospital Serdang dengan kolaborasi Hospital Serdang dan juga Jabatan Kardiologi Hospital Serdang menyambut Hari Jantung Sedunia ini dengan Hari Kebaya Merah. So simboliknya Hari Kebaya Merah ni selalunya kita kaitkan dengan wanita, dan tema yang dibawakan oleh Hari Jantung Sedunia adalah rawatan kepada semua. Tetapi Hari Kebaya Merah ini saya ingin fokuskan kepada Hari Kesihatan Jantung untuk wanita. Untuk wanita. Okey, dan kalau tadi di awal tadi doktor ada terangkan kepada saya lah, iaitu berkenaan dengan sakit jantung ini makin lama peningkatannya makin meningkatlah Betul. di kalangan wanita. Betul. Jadi apa antara punca-punca utama berlakunya, doktor? Okey. Istimewanya wanita kita selalu dikaitkan dengan emosi kan, dengan lebih kepada perasaan dan sebagainya lah. Manakala bila pihak lelaki bila sampai dekat hospital, bila sakit dara kita tahu dah serangan jantung akan menjadi suspek utama di dalam diagnosis yang dibuat di emergency. Tetapi pada wanita, walaupun kehadiran mereka dengan sakit dada itu lebih frequent ataupun lebih selalu dia punya presentasi dia, namun begitu wanita juga boleh datang dengan keadaan sesak nafas, pening kepala, sakit belakang, loya-loya dan muntah. Dan tanpa kita sedari, presentation yang tidak kita panggil tidak nak kata bukan tidak signifikan, tidak tipikal ini selalu salah erti sebagai gastrik dan sebagainya. Betul. Sebab saya pun ada masalah gastrik. Jadi kita boleh faham lah maksudnya doktor akan sakit di bahagian belikat belakang. Betul. Okey. Jadi ini perbezaannya antara maksudnya sakit tu adalah sakit yang sama tapi ia akan berbeza antara lelaki dan juga wanita. Betul. Yang perlu kita ambil tahu doktor. Dan selain daripada itu, apa lagi menjadi penyebab utama wanita-wanita ini terkena sakit jantung? Okey, istimewanya juga wanita. Sebab saya pun wanita juga. Okey, wanita ni dia lebih kita kata lebih berkecimpung dengan mungkin wanita bekerjaya lebih pada tempat kerja kan. Mungkin wanita dari rumah yang kurang mengambil tahu kesihatan kan, atau kurang membuat medical check up, akan kurang ada awareness ataupun kesedaran untuk cek kesihatan mereka. Jadi bila kita dah tahu, bila kita cuba buat untuk pemeriksaan risiko-risiko, salah satu aktiviti yang kita akan adakan semasa Hari Kebaya Merah ini, termasuklah tekanan darah, pemeriksaan gula, dan pesakit-pesakit yang berisiko ini kita akan buat pemeriksaan lanjutan selepas tu, secara percuma. So yang pentingnya kita kena cek risiko-risiko yang ada pada wanita yang kita ni. Walaupun wanita kita ni wanita berkeria pun, pun kena ada medical check up walaupun kita nampak sihat. Luarannya kan? Luarannya, dalamannya belum tentu lagi kan? Okey. Jadi ia akan disambut pada 29 September nanti, doktor. Dan adakah ia akan dibawa sehingga bila sambutan ini akan berlangsung? Adakah satu hari saja ataupun sebulan ke bagaimana? Okey, sambutan yang kita buat di Hospital Serdang sehari sajalah. Dan bertepatan dengan sambutan Hari Jantung Sedunia, dan juga kita akan buat pemeriksaan kesihatan, aktiviti dan sebagainya. Dan selalunya kita akan sambut sebulan lah, dengan diikuti oleh sambutan aktiviti-aktiviti lain di hospital-hospital yang tempat lain jugalah. Dan pada 29 September ini apa yang mereka boleh sekiranya mereka hadirkan diri selain daripada cek tekanan darah tadi, apa lagi antaranya? Kita juga ada pameran daripada jabatan-jabatan lain di Hospital Serdang, termasuklah Jabatan Kardiotorasik Pembedahan, Jabatan Bius Kardiotorasik juga, dan rakan-rakan kami jugalah termasuk unit pendidikan kesihatan,
dan sebagainya. Dan kami semua berkolaborasi pada hari yang tersebut untuk sama-sama membuat pemeriksaan dan juga kita panggil pameran. Dan saya rasa ini memang kita buka betul-betul untuk publik di lobi Hospital Serdang. Tak perlu mendaftar sebagainya, doktor? Kat depan tu perlu daftar, tapi untuk ceramah dan forum, kesedaran semua kita buat secara open. Okey, jadi mudahkan kita lah. Maksudnya datang ke Hospital Serdang dahulu, kemudian baru lakukan pendaftaran sebagainya lah. Duduk kat lobi tu je pun dah ada forum dah. Dah ada, okey. In the morning tu pun kita dah ada, kita buat Zumba actually. Wow, okey. Mungkin doktor boleh perincikan dengan lebih mendalam lagi. Akan dimulakan pada jam berapa sehingga jam berapa? Kita mulakan pada 7.30 pagi. Okey. Dan diikuti dan dimulakan dengan exercise pagi lah. Wow. Pagi. Doktor akan berzumba juga? Okey. Mungkin sebab saya akan berkebaya pada hari itu. Wow. Dan semua orang akan berkebaya. Bukan untuk lelaki lah. Yang lelaki pakai baju batik. Kan? Warna merah lah kan. Memang ada warna merah. Dan diikuti oleh forum kita panggil kisah sebenar pesakit-pesakit yang telah berjaya dirawat di Hospital Serdang. Dan semuanya adalah pesakit-pesakit wanita. Wanita, wow. Dan juga pesakit dan lepas case sharing tu kita akan teruskan dengan forum yang juga kita buka kepada publik untuk pertanyaan dan jawapan pada masa yang sama, dan kita bawakan 2 panelis. Wah, jadi sebarang persoalan tu boleh terus bertanya kan, direct kan doktor? Betul, kita ada 2 panelis, satu farmasis, satu lagi Dr. Syargunan, Dr. Farmasis Puan Hu, dan Dr. Syargunan kita punya kardiologis lah. Okey, doktor ada berkongsi berkenaan dengan mereka yang telah pun sembuh daripada sakit jantung ini. Jadi kebiasaannya kita dengar ialah perlu makan ubat sehingga akhir hidup mereka sebagainya kan. Jadi masih ada potensi lagi untuk sembuh, doktor. Adakah sebenarnya ada tahap-tahap tertentu tu bagaimana? Betul. So seperti mana kita tahu, jantung ni adalah organ yang agak kompleks. Betul. Ya. Dalam dia saya sentiasa memberitahu jantung ni ada bilik, ada pintu, ada bahagian elektrik dia, ada bahagian dinding kan, macam rumah kan. Dia komplit lah. Dia komplit lah dalam tu. Saluran masuk, saluran keluar lah. So setiap daripada ni dia akan ada penyakit-penyakit dia sendiri. Ya. Dan ada daripada penyakit-penyakit ni kita boleh ada almost 100% cure rate. So yang ini yang kita cuba buat kesedaran. Kalau kita dapat detect early, kita akan cuba rawat dan kita boleh pulih, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi kena hadirkan diri anda 29 September ini, iaitu di Hospital Serdang, doktor. Pada awal jam 7 pagi kita boleh berzumba bersama-sama. Dan ada banyak lagi perkongsian menarik selepas itulah. Dan paling penting adalah doktor, kita perlu buat saringan diri kan sebagainya. Mungkin ada sedikitlah pesanan daripada doktor sendiri supaya kita, seperti yang doktor kongsikan tadi kan, kita mungkin luarannya nampak sihat, gagah, tapi sebenarnya dalaman kita perlukan rawatan sebagainya. Betul. Okey, nasihat saya untuk semua pesakit-pesakit ataupun semua warga Malaysia lah, ya, especially untuk keluarga Malaysia, supaya membuat saringan kesihatan, ya. Termasuklah hati saya lebih kepada wanita lah, sebab kita nak menyambut Hari Kebaya Merah kan. So especially wanita suri rumah, ya, supaya membuat saringan kesihatan walaupun kita rasa sihat, ya. Especially kalau kita ada risiko ahli keluarga yang pernah ada masalah jantung, ya, ataupun pernah ada masalah kolesterol, kencing manis, darah tinggi, ya. Risiko-risiko yang tersebut perlukan rawatan lanjutan dan pemeriksaan selanjutnya untuk kita detect atau kita saring sama ada kita mengalami masalah jantung atau tidak. Ya, okey, baik. Dan doktor, objektif untuk untuk menyambut sambutan Hari Kebaya ini, Hari Kebaya Merah ini, apa dia antara objektif utama selain daripada kita meningkatkan kesedaran tentang bahayanya sakit jantung ini kepada masyarakat semua? Selain daripada itu, ya. Ingin saya bawa fakta yang agak merangsangkan lah, yang kita lihat daripada tahun 2020. Walaupun pandemik melanda kita daripada tahun 2020 hingga ke hari ini, kita masih lagi dalam tahap berjaga-jaga, ya, terhadap jangkitan kuman COVID dan jangkitan virus COVID dan juga virus influenza. Tetapi
pembunuh utama atau kematian utama masih lagi penyakit jantung ya, dibandingkan dengan kanser payudara ya, dan lain-lain lah sebab-sebab kesihatan lain. Jadi penyakit jantung adalah pembunuh ataupun sebab kematian utama untuk rakyat Malaysia, lelaki dan perempuan, dan ingin saya bawakan bahawa sebab kematian utama untuk wanita juga. Okey. Dan saya rasa kita perlu meningkatkan kesedaran sebenarnya, lebih kepada bukan kepada rawatan betul ya selepas kita detect, tapi kesedaran even before ya, sebelum maknanya kita panggil mencegah itu lebih baik daripada merawat. Ya, betul. Dan antara kalau kita lihat sekarang ni yang pesakit jantung ni bukan di kalangan orang yang berusia saja, doktor, kan? Betul. Maksudnya orang-orang muda, kadang-kadang ada juga yang di usia remaja, kan? Betul. Jadi sebenarnya faktor-faktor utama yang menyumbang kepada perkara itu selain daripada mungkin masalah ataupun history daripada family history ke? Okey. Apa lagi antara perkara lain yang menyumbang ke arah itu? Okey, kita pernah dengar tadi saya cakap tadi bahagian elektrik jantung, kan, ada bahagian injap-injap jantung dan sebagainya. Dan yang mengalami yang kebanyakan yang kita detect di kalangan wanita yang mengandung, saya nak highlight juga bahagian wanita yang mengandung, kebanyakannya adalah penyakit jantung yang injap lah. Dia punya percentage dia tinggi dan diikuti oleh penyakit sumbatan jantung dan juga kita panggil penyakit ritma jantung, mengikut urutan. So disebabkan demikian, wanita-wanita ini akan mengandung dan akan melahirkan anak. Betul. Jadi awareness ini juga perlu dibawakan kepada wanita-wanita yang masih lagi di dalam usia reproductive age. Ya. Dan saya juga ingin nyatakan bukan sahaja penyakit jantung ni hanya berada di kalangan wanita yang sudah berumur ataupun wanita yang sudah menopause. Malah dia boleh berlaku juga pada wanita yang akan melahirkan anak dan bakal-bakal ibu pada masa yang akan datang. Jadi screening dan saringan kesihatan amat perlu juga. Kalau ada simptom seperti berdebar-debar, ya, pingsan dan sebagainya. Berdebar-debar tu perlu kita. Okey, wow. Selalu kita tengok kalau macam berdebar-debar tu mungkin ada orang yang dia ada anxiety problem sebagai contoh, ataupun mungkin debar-debar tu ada thyroid. Kan? Betul. Itu antara simptom-simptomnya, doktor, kan? Jadi debaran tu juga boleh menjadi punca ataupun penyumbang utama kepada sakit jantung. Kita panggil penyakit ritma jantung. Ritma jantung. Okey, wow. Jadi perlu doktor sarankanlah perlu untuk kita buat saringan, kan, doktor, kan? Seawal usia berapa tu, doktor? Okey. Saringan kita tak advocate untuk semua orang lah. Especially orang yang kita kata ada simptom, ya. Kebanyakan yang datang kepada saya sebenarnya perempuan yang agak muda, ya, dalam about teenagers, ya, yang ada simptom seperti berdebar-debar, ya. Kadang-kadang kita simply kata tak apa kot, sebab kadang-kadang dia pergi sekolah, kan, kadang-kadang dia pergi sekolah, kadang tak apa kot, mungkin takut kat sekolah ke ataupun takut dengan cikgu ke, kan. Kita macam simply lah, kita sebagai ibu, kan, kan kita tak apa kot, ni tak ada apa, okey je. But kita kena tahu kadang-kadang berdebar ni dia ada, kita panggil kena screen lah, macam Cik kata tadi, kan, kena screen untuk thyroid, kena screen untuk masalah-masalah yang boleh menyebabkan debaran, dan salah satunya penyakit ritma jantung ni lah. Macam tu. Dan kita ada rawatan untuk penyakit ritma jantung terus. Maksudnya akan ada rawatan susulan lah selepas itu, doktor. Betul. Wow, okey. Doktor, boleh wawarkan sekali lagi kepada orang ramai untuk hadirkan diri 29 September ini. InsyaAllah. 7 pagi, insyaAllah. InsyaAllah. So, saya mengajak semua untuk sama-sama kita meraihkan Hari Kebaya Merah di Hospital Serdang bersempena dengan Hari Jantung Sedunia yang juga disambut pada 29 hari bulan 9 2022. Okey, perlu berbaju kebaya merah, doktor? Kalau boleh. Kalau tak ada baju merah pun okey, Boleh. Yang penting wanita saja, lelaki boleh menggunakan baju warna merah. Untuk sama-sama kita menyambut berkenaan dengan hari ini. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Wani, iaitu berkenaan dengan perkara ini. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Nurhalwani Habizal, selaku pakar kardiologi dan kardiak elektrofisiologi Hospital Serdang. Terima kasih banyak. InsyaAllah, jadi hadirkan diri anda, insyaAllah sama-sama kita buat saringan diri sekiranya anda ada tanda-tanda seperti yang dikongsikan oleh doktor. Jangan ambil mudah, debaran itu juga sebenarnya ada penyakitnya. Jadi perlu untuk kita buat saringan untuk memastikan diri kita dalam keadaan yang baik, insyaAllah, khususnya wanita, ya. Okey, baik, dan seterusnya kita akan ke Continuous. Silakan.